إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. شؤون الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. قال معلم كرس الله سره أرد عليك الوارد ليتسلمك situ min yadil aghyar wa liyuharrir min rikil asad. Soal itu kapan? Arada alaikal warid liyukhrijuka situ min sijnil wujud ila fidai syuhudik. Arada alaikal warid liyukhrijuka min sijnil wujudik ila fidai syuhudik. Telah mendatangkan hak kita Ta'ala atasmu akan warid supaya dikeluarkan akan dikau daripada penjara wujudmu kepada padang syuhudmu. Bermula penjara wujudmu itu ialah syuhudmu bagi dirimu. Tiada yang lebih besar daripadanya. Ialah nafsu dan syahwat yang dipertempatkan bagimu dengan pertambatan perangai yang jahat. Dan padang syuhudmu itu ialah ghaib engkau. Daripada demikian itu dengan memandang azamatillahi ta'ala dan jalannya, dan melihat berdiri segala gerakmu dan diam. Dan kata Abu Qasim An-Nasrabadi radhiyallahu an, mula penjaramu itu nafsumu apabila telah keluar engkau daripadanya, maka jatuhlah engkau itu kesenangan selama-lamanya. Dan kata orang bagi setengah mereka itu, dengan apa lepas hamba itu daripada nafsunya, maka katanya dengan Tuhannya. Dulu Tuan Pengarang sebut bahawasanya kedatangan warid mana bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Anwar, fuyudat, dan segala nur, nur iman, nur Islam, ya, dan nur anwar segala sifat mahmudah, nur zuhdi, nur tawakkul dan sebagainya. Itu bila sampai saja dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, maka ketiga itu akan berlaku perubahan dalam diri manusia. Yang jauh hatinya dengan Allah akan menjadi dekat. Yang lalai hatinya akan menjadi jaga. Dan seterusnya begitulah. Ini dipanggil bantuan kerohanian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila benda ini didapat, bila dia mengekali akan wirid. Wirid-wirid yang dia amalkan, terutama wirid-wirid yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia akan membawa perubahan dalam batin hati manusia tadi dengan kurniaan Allah semata-mata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dulu disebut aurada alaikal warid liyatasallamak. Allah Ta'ala datangkan warid, mana bantuan dalam bentuk kerohanian, perasaan jiwa dan rasa hati dia. Untuk apa? Liyatasallamak min yadil aghyar, supaya dia terselamat daripada tangan aghyar.
Apa makna dia? Makna supaya hati dia tidak dipegang oleh pandangan berhadap kepada makhluk, yang menyebabkan dia terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka benda ni tak akan boleh lepas melainkan dengan bantuan daripada Allah Taala. Maka Tuhan hantarkan warid tadi, hati dia daripada menghadap kepada makhluk sudah menghadap kepada Allah Taala. Hati dia daripada cenderung kepada makhluk sudah kembali berdamping diri dengan Tuhan. Baca dalam doa kita minta Allahumma ja'alni min ahli tajarrud. Allahumma ja'alni, kalau agama kita baca Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami min ahli tajarrud, daripada orang yang tajarrud, infirad, hati dia tunggal dengan Tuhannya. Dia tidak berhadap kepada makhluk-makhluk. Dia tidak berhadap kepada makhluk, tidak terus ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di mana ahli tajarrud. Allahumma ja'alna min ahli tajarrud. Allah. Wajzib qulubana 'anil nazar wasukun ilaiha. Dan minta Allah Taala tarik, wajzib, Allah Taala sentap, Allah Taala tarik daripada batin hati kita, daripada memandang kepada makhluk dan tertambat sukun, tetap ataupun terbelit, tertambat kita dengan makhluk, dia tak pergi kepada Tuhan. Bila tersampai bila kita minta hatta yang kashifalana anwarul muraqabah wal musyahadah, sehingga terpancarnya, terbuka nur muraqabah dan musyahadah terhadap Allah Taala. Itulah hati dia dibukakan Allah Taala, ya, berlazat, bernikmat menghadap ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar bila hati manusia dibukakan oleh Allah Taala dapat menghadap ke hadrat dia, sehingga hatinya tidak mempunyai keperasanan dengan khalqiyah, dengan makhluk. Jasad dia bersama makhluk, tapi hati tidak. Ya, hati dia tak beri. Kata seorang wali, fa abatu jismi man arada julusi wa habibu qalbi fil fuadi anisu. Fa abatu jismi man arada julusi, aku haruskan jasad luarku bersama-sama dengan makhluk untuk menguruskan urusan syariat yang zahir. Adapun batin dalam aku tak bagi. Dalam aku bagi kepada kekasihku ialah Allah Taala sahaja. Itu taraf keimanan mereka yang hebat yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasadnya saja bersama makhluk, tapi dalam tidak. Dalamnya hati ini bernikmat, berlazat dengan Tuhannya. Ini yang dikitabkan oleh Allah Taala, ditujukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya Daud, kul lisiddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'am. Ya Daud, wahai Daud, kul lisiddiqin, sila sampaikan, ucapkan, beritahu kepada orang yang siddiq, jujur, benar hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara. Pertama, bi, dengan aku saja. Falyafrahu, hendaklah kamu seronok dan gembira. Gembira menghadap hati kepada Allah, seronok menyebut nama Allah Ta'ala, mentakzim, membesarkan Tuhan, memandang segala af'al Allah Ta'ala yang maha hebat, yang memandang awsaf, segala sifat-sifat kebesaran Allah yang maha agung, dia berseronok dengan satu. Yang kedua, wa bizikri falyatana'amu, dengan zikrullah, mengingati Allah, hendaklah kamu merasa nikmat. Mana nikmat rasa adalah sifatul qalb, sifat batin hati seseorang. Maka sifat ini merupakan satu daripada kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya Allah Taala cempakkan nikmatul iman. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Al-ayah. Walakinnallaha, tapi Allah Taala lah habbaba ilaikumul iman, yang mentahbibkan, Tuhan meletakkan dalam batin hati dia tu kasih, seronok dengan iman. Iman ni benda yang paling mahal sekali. Dia tak dijual pasar raya. Al-Islam wal iman wa huma min a'zamin ni'am. Iman dan Islam bukan nikmat paling besar. Wa kafa bihima minan ni'am. Cukup bagi kita dua perkara. Kalau kita tak dapat yang lain pun, orang kata sampai mati tak apalah.
Ini benda jangan tanggal. Kalau iman dan Islam tak ada, tidak ada nilaian hidup seseorang. Ya, macam orang kafir kan, tak ada nilai kan. Allah Taala sebut dalam Quran ni, ya, inna syarrad dawa, sungguhnya binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi siapa dia? Alladzina kafaru, orang-orang yang kufur. Orang yang tak beriman ni adalah sifatkan dia, Quran sifatkan dia apa? Macam binatang yang merangkak di atas muka bumi. Sebab tu dia jahat atas dunia ni. Ya, tengok ada sekarang dan diserang sana daripada dulu sampailah di sini. Itulah perangai orang kafir. Ya. Dia jadi pengganas dalam dunia, lepas tu dia labelkan orang Islam ganas, padahal dia ganas. Pantai negara orang Islam, gebut negara hak orang Islam, minyak orang Islam dia sedut, orang Islam dia lanyak, lepas tu dia kata orang Islam ganas. Sebab apa tu? Quran kata syarrud dawab, binatang yang paling jahat yang merangkak atau muka bumi ialah alladzina kafar. Mana orang yang tidak ada iman dalam batin, orang kafir. Jadi kita alhamdulillah dengan nikmat Allah Taala diberikan kita nikmat agung, lesen yang besar untuk menjejakkan kaki dalam al-jannah, syurga, al-iman wal Islam. Atau nikmat Allah Taala tahbib, berikan dalam hati manusia atau orang beriman tadi. Kemudian wa zayyanahu fi qulubikum, Allah Taala mentazin, Allah Taala hiaskan. Benda tu dah ada, kemudian dihiaskan. Di perhiasan tu banyak peringkat. Ada iman dalam bentuk ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Iman dalam bentuk ilmul yakin. Ya, itulah dia, keyakinan ni dalam bentuk ilmiah. Dia mengenali Tuhan dengan hujjah zahir daripada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewujudan, keberadaan, kehebatan Allah Taala. Itu yang pertama. Yang maka iman itu hinggap, Allah Taala izinkan dia duduk dalam batin hati dia. Peringkat yang pertama dia panggil apa? Qalbun. Sebab kalau sekiranya iman tu tak boleh masuk dalam, sadar pun tak boleh masuk, dia tendang balik, maka orang tu tak akan beriman. Nur Islam, nur iman, yang Allah Ta'ala wakilkan Rasulullah SAW supaya sampaikan Islam dan iman tu, dia masuk, dia tendang balik. Itu orang tu tak beriman kepada Ta'ala. Ya, inna nura iza dakhalal qalb infasaha wan syarah. Nur Islam tu bila masuk dalam batin hati manusia tadi, infasaha wan syarah. Dia lapang, dia tenang. Jadi kalau dia peringkat sadar pun tak boleh masuk, sadrun. Afaman syaraha sadrah lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Afaman syaraha sadra, sadar. Itulah pesan batin hati kita yang pertama. Kalau iman tu boleh seberang masuk dalam dia, maka orang tu beriman. Ya, kalau iman tu datang aja, dia tendang balik. Sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu. Sawaun alaihim, sama aja mereka ni yang Muhammad. Anzartahum am lam tunzirhum. Kamu beri peringatan dengan kemurkaan Allah, azab Tuhan ke, kamu tak beri ingat ke, serupa je panggil. Itu maknanya apa? Dia tak boleh masuk. Cari iman tu dia tendang dia. Sebab apa? Adalah sebab-sebab dia. Ya, sebab-sebab batin tu terlampau kotor, ada penyakit-penyakit yang tak elok, maka tak boleh masuk. Ya, macam kita jugalah tuan-tuan nak tuang air dalam gelas ni. Kita tuang tengok ada lipas mati dalam. Tak jadi tuang dia angkat lagi. Ya, kita bersihkan dulu. Dah bersih, barulah dia apa? Dia boleh duduk. Itu al-iman. Bila iman itu bersih, apa nama bekas hati kita tadi, wadah hati kita tu bersih, dia boleh masuk. Peringkat awal iman dia berbentuk ilmu. Ya, berbentuk ilmu. Yang kedua adalah angkat lagi peringkat iman dia sudah berbentuk dengan bentuk apa? Mukasyafah, pembukaan. Itu lagi kuat. Iman dia tadi bukan sekadar ilmu yakin, dia dah pergi pada ainul yakin. Kemudian naik hakul yakin, kemudian naik lagi kamalul yakin. Ya, atau peringkat-peringkat iman tadi. Lepas tu kita kena pantau supaya kita menaikkan darajat keimanan kita biar lebih sempurna, biar lebih cantik, sebab dia akan mempengaruhi zawahir luaran kita tadi. Kalau iman dia lagi cantik, iman dia lagi sehat, maka dalam dia melaksanakan perintah Allah Ta'ala tadi amat mudah dan dia merasakan kemanisan dia. Itulah bentuk pengenalan ataupun keimanan seorang. Dibuat misal macam kita dengan Kaabah. Ya. Kita belum pergi Mekah, kita tengok Kaabah di dinding gambar dia. Maka Kaabah kita tengok di dinding dengan Kaabah di sana sama tak? Sama. 4 segi.
Tak ada kat sana 5 segi ke kan, tak ada. Sama. Cuma kita dapat tahu tu dengan apa? Gambaran ilmu saja. Bentuk ni. Bila kita pergi saja Mekah, ya, masuk saja Masjidil Haram, ternampak bangunan Kaabah. Sama tak yang kita tengok dengan di rumah ni? Tak sama kan? Ya. Lepas tu kita tawaf pula Kaabah. Lagi dekat dengan Kaabah. Oh, lagi dia punya rasa tu lah. Lepas tu kita bergayut dengan kelambu Kaabah. Mendempikkan dada kita dengan dinding Kaabah, mencurahkan air mata, merayu dengan Allah Ta'ala. Sama tak rasa? Lain. Jadi bila sebut Kaabah, orang yang kenal dengan gambar saja lain. Orang yang dah tawaf, tengah tawaf, dia rasa lain. Dan orang yang dah mendakapkan dada di Kaabah tu, dia rasa lain. Begitulah pengenalan dekat, lebih dekat dan terlebih dekat. Jadi maknanya pendekatan, pengenalan kepada Ta'ala ni, dia akan membawa perbezaan, maknanya kelakuan insan dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lagi tinggi darajat iman dia, makrifat dengan Tuhan, makin lagi dekat dia dengan Ta'ala, lagi kemanisan Allah Ta'ala berikan. Yang ni disuruh kita cari. Ya, bi falyafrahu. Ya, sebelum kita menutup mata kita ataupun mengakhiri hayat kita di dunia ni, maknanya minta Allah Ta'ala bukakan, maknanya antara kita dengan dia, itu pengenalan yang sebenar-benarnya. Za zukirallah wajilat, disebut senama Ta'ala, ada gementar hati dia. Kalau tidak sebut, dan tak sebut supuh je, tu dia kematu dia. Dia nak ada, biar ada cas dalam. Ya, pandang aja kepada khalaik makhluk, hati dia terus pergi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini benda ni perlu kepada bantuan. Dalam istilah arifina billah dipanggil warid. Ya, waridat ataupun futuhat ataupun al-anwar, pembukaan. Maka tadi yang dulu disebutkan supaya apa? Kita terlepas daripada cengkaman. Liyatasallamak min yadil aghyar, satu, waliyuharrik min rikil athar, supaya kita merdeka daripada dijadikan kebudak-budakan oleh nafsu. Nafsu pengaruh dunia tadi kan, dia beza. Kalau iman dia tadi selamat daripada cengkaman pandangan makhluk, maka dia pandangan dia pun berbeza kan? Ya. Orang yang pandai memandang dengan orang yang tidak pandai memandang. Orang tanya pandang, oh dia pandai juga. Lain kan. Kalau kita tidak pandai memandang, maka kita akan, pandangan kita terlekat dengan khalaik, dengan makhluk. Pandangan yang seumpama ini ada pada orang-orang tak beriman. Dia pandang langit, nampak langit saja lah. Dia pandang pulau besar, nampak pulau besar. Ya. Kita tak mahu yang macam tu. Yang macam tu ada pada hayawanat. Ya, kambing, lembu, biri, ayam pun ada. Sekadar pandang nampak tu, tak ada harga tu. Kita nak pandangan yang dia menjadi mazhar, cermin saja. Khalaik, segala makhluk ini dipanggil cermin dia. Kita pandang je, pak, hati kita terus nampak kepada dia. Dan ini disuruh oleh Al-Quran. Qulin zuru maza fis samawati wal ard. Qulin zuru, sila pandang, maza. Allah Ta'ala tak kata unzuru ila samawati wal ard. Kalau unzuru ila samawati wal ard, sila pandang langit bumi, itu tak payah sebut. Semua orang hari-hari pandang. Tapi maza, apa yang ada? Kalau ulama-ulama dalam bentuk ilmu yakin, mengenal Tuhan dengan ilmiah, ilmu yakin dengan dalil-dalil Quran, maka dipanggil ini sebagai apa? Dalail, sebagai dalil. Dalil untuk dia mengiktikadkan keberadaan Allah Ta'ala yang maha hebat. Kalau arifina billah, orang yang benar-benar mengenal Tuhan, dia naik seperingkat lagi. Alam semua ni dipanggil sebagai mazhar, ay mahaluz zuhud, tempat nyata kebesaran Tuhan. Dia pandang aja pokok, dia nampak. Dia pandang je langit, dia nampak dia. Siapa dia? Huwallah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Aku tidak lihat kepada segala makhluk ni, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, melainkan hatiku dah menghadap hadrat Allah Ta'ala.
Begitulah para sahabat-sahabat yang menjadi anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman mereka cukup hebat. Sebab tu Nabi puji dia. Ashabi kan nujum. Sahabatku seperti bintang di langit. Bi ai muqtadaitum ihtadaitum. Yang mana satu kamu ambil petunjuk, kamu dah akan nampak. Ambillah mana-mana ikut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, mana-mana semua kamu akan dapat hidayat daripada Ta'ala. Sebab mereka ni merupakan anak didik, anak tarbiyah baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan zahir saja, meliputi zahir dan batin. Ya. Itu yang pertama. Itu minta supaya kita tidak ditambat oleh aghyar, oleh selain daripada mana makhluk. Ya, pandangan kita biar tembus. Ya, zahir mata kita buka memandang benda yang mahsusat, benda yang luar dipanggil alamil mulki yang luar. Dia dapat dikesan dengan mata, telinga dan sebagainya. Adapun dalam kita, mata dalam kita terus menghadap kepada dia. Itu yang disuruh oleh Quran, itu disuruh oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zati. Berfikirlah kamu, tafakkur, az-zikru ma'al fikr. Kita menyebut Tuhan dengan memandang batin hati kita. Ini semua dipanggil apa? Qutul arwah, makanan roh. Supaya rohani kita ini nak mendekatkan diri pada Allah, nak buat perintah Tuhan, dia ada tenaga dan kekuatan. Sebab tu kalau cas dalam ni tak ada, dia jadi lemah. Sebab al-iman yazid wa yanqus. Iman dia boleh bertambah, boleh meningkat, boleh naik, boleh hebat, dan wa yanqus dia boleh kurang. Dia boleh turun, dia boleh turun. Ya, iman tu dia naik, dia turun, naik, turun, naik. Sebab tu disuruh kita sentiasa membuat pemantauan. Ya, hati kita sentiasa kita pantau. Dia bergerak, dia menghadaplah hadrat Tuhan, atau dia leka, ghaflah. Itu bahaya. Bahaya paling besar ialah ghaflah, kelalaian. Sebab bila kita lalai kan, kita berperang kan. Bom debam jatuh, kita tidur jam. Silap bom jatuh atas perut ini. Ya. Musim perang, debum sana, orang bom sana. Kita boleh tidur. Bahaya. Kan bom jatuh atas perut ini. Ya, sekarang kita berperang. Kita berperang bila nokta akhir peperangan kita dengan nafsu, qalu inna, nyawa kita keluar esok buat tamat perang. Perang dunia tak besar pada hakikat. 3 tahun, 4 tahun dia ada damai, kan? Dia ada maknanya apa? Perbincangan, perdamaian dan sebagainya, gencatan senjata dan sebagainya. Perang dengan nafsu dia tak ada gencatan senjata. Dia berhenti-berhenti, kita membos nafas akhir. Maka setiap saat kita berperang dengan nafsu kita yang jahat, yang nak mengalihkan kita daripada menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam perang kita tak boleh lain. Lepas tu sentiasa zikir. Ya, tarik nafas kita Allah, lepas nafas pun Allah, Allah. Dalam jalan ni, ya. Zikir dalam. Orang pun tak dengar, kita dengar Taala. Allah, Allah. Ya, kita duduk, kita makan, kita berjalan, duduk pejabat, laut, darat, hati kita sentiasa Allah. Ya, baru dia akan dapat keberkatan daripada Allah Taala. Baru dapat petunjuk daripada Tuhan, dan baru dia terlepas. Dia kata liyatasallama min yadil aghyar. Dia terlepas daripada dipegang oleh tangan-tangan makhluk. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga sini disebutkan pula aurada alaikal warid. Ini bentuk-bentuk waridat. Dia ada 3 dulu kan. Pertama dipanggil warid al-intibah. Yang kedua dipanggil waridul iqbal. Yang ketiga dipanggil waridul wisal. Mana warid yang pertama, Allah Ta'ala cempakkan dalam batin hati seorang tadi, intibah, dia rasa sedar. Selama ni tak semayang, tidak masjid pun tak kenal puasa, tidak. Orang puasa dia serokok. Tiba-tiba bila Tuhan sayang kat dia adalah sebab Tuhan nak kat dia tadi, Tuhan cempakkan satu sebab. Yang mana hati dia tersentak. Aish, tak jadi aku. Ya. Kasim, Mamat semua dah tak ada. Kawan ni kan, di kampung ni tinggal seorang. 7 orang, dia tinggal seorang. Semua dah balik dah. Ya. Adalah sebab-sebab dia, akhirnya dia ada intibah, sedar. Bila sedar dia mula bertaubat, istighfar, ya, dan memperbaiki diri dia. Majlis ilmu dia pergi, ya, amal saleh dia mula buat. Ini dia panggil apa? Intibah. Tapi hati dia belum dapat betul menghadap Allah Ta'ala. Dia buat ibadat tu kosong. Dia semayang kosong, dia berzikir pun kosong.
Iqbal, berhadap batin rohani ke Tuhan belum berapa lagi. Maka dia buat ibadat-ibadat mohon pada Ta'ala. Tuhan perkenankan, Tuhan tarik warid yang kedua dicempakkan. Bantuan kedua sampai. Kan? Kita baru ni buat bantuan kerajaan baru 3 kali ya. 2 kali, 3 kali. Kan? Ini bantuan kedua sampai apa? Ia telah warid al-iqbal. Hati dia mula dah menghadap ke hadrat Allah. Dia semayang pun dia angkat, dia takbir dah mula menghadap. Ya? Kalau tidak sebelum dia angkat dia takbir dah pergi Johor. Rokok dah sampai Singapura. Pusing balik satu Malaysia dia tawaf. Ya, dia tak duduk lagi yang Tuhan kata aqimis salat li zikri. Dirikan semayang untuk kamu menghadap mengingati aku. Belum lagi. Sekarang Tuhan dah pergi. Sebab apa dia dapat tu? Liyatasallamak. Dia sudah lepas. Batin hati dia daripada tangkap makhluk tu Tuhan dah buangkan. Ya, datang warid ni maknanya dia membakar kelalaian. Hati dah mula sedar menghadap Tuhan. Itu peringkat kedua. Iqbal. Ya, kemudian dia bersungguh lagi riyadha wal mujahadah, memohon pertolongan Tuhan. Akhir sekali yang paling tinggi dia panggil waridul wisal. Atau sampaikan bantuan ketiga rohani dia tadi itu sampai dia ke hadrat Allah Taala. Apa makna wisal? Dia masuk dalam maqamul ihsan. Yang disebut dalam hadis sahih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu mengabdikan diri kepada Ta'ala ibadat seolah-olah kamu lihat. Macam mana kita buat satu kerja, kita punya mandor dia atau dia punya bos duduk depan. Ya, kita buat dia perhati. Wah, tentulah kerja dia akan tekun. Sebab hati dia terasa yang dia sedang berhadap dengan Tuan dia. Maka dalam Tuan yang menjaga ni dia ada 2 sifat. Satu jalal, satu jamal. Jalal maknanya apa? Kekerasan. Cukup garang Tuan ini. Memang dia angkat, boleh buat kerja kepala untuk angkat ini. Ya, kerja dia jadi selesai sebab apa? Dipengaruhi oleh rasa gerun dengan Tuan dia terlampau garang. Ataupun Tuan dia ni terlampau lemah lembut. Orang yang sangat penyayang pun akan mempengaruhi kerja dia tadi. Sebab dia malu dengan Tuan dia. Tuan dia baik sangat. Itulah tajalli yang Tuan buka ke dalam batin hati seorang tadi. Dia merasakan dengan Allah sama ada dia merasakan al-qahru, sifat kekerasan Allah Ta'ala yang membawa dia takut dengan Tuhan. Ataupun dia memandang akan mana nikmat-nikmat Allah Ta'ala sebagai al-mun'im, pemberi nikmat tadi. Allah Ta'ala yang beri ihsan, mana ada satu nikmat yang kita pakai, kita guna, kita minum, makan dan kita guna, melainkan semua kurnia dari Allah Ta'ala. Dia benda-benda ni sudah mula dibukakan Allah Ta'ala memandang. Tuan buka. Selama ni Tuan tutup. Ya, dia dapat pun dia nampak dia bekerja pun semua dia. Dia tak nampak, dia dapat mengembalikan menghadap ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini Tuan buka. Ya, dia menghadap akan ihsan Allah Ta'ala. Ka'annaka tara. Kalau tak boleh duduk dia bawah sikit. Ini makam dipanggil makamil musyahadah dalam istilah sufi atau arifina billah gitu. Dia duduk makam yang kedua muraqabah dia. Ya, muraqab fa in takun tara fa innahu yara. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Maksudnya yaraka. Adalah sentiasa menilik pandang kita. Maka dia merasakan keberadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang sedang melihat dia. Ya. Kita kadang-kadang buat ibadat kita tak rasa. Dia rasa kita. Itu yang bahaya. Aku hebat, aku handal, aku bijak, aku ni saleh, aku siapa boleh lawan, aku handal. Habis kan semua hancur. Dia nak pandang dia. Huwallah dia. Yang menggerak kita siapa? Dia. Ya. Kita boleh hidayat daripada siapa? Dia. Rezeki kita daripada mana? Semua dia. Kullum min indillah. Katakan semua tu daripada Ta'ala. Habis dekat kita nak fikir, nak nampak, merasakan benda-benda seumpama ni pada diri kita sendirilah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tak lihat ke, kata Ta'ala. Ya, dijadikan kita daripada setitis air yang hina, min ma'in mahin. Ada proses, ada yang tak jadi pun ada, kan, keguguran macam-macam. Ada yang jadi sangat, dua kembau pun ada. Jadi tuan proses keluar sebagai insan dan tidak ada apa-apa. Ya. Maka Tuhan beri nikmat seperingkat sampai berakal, sampailah dewasa. Ya. Kemudian segi kehidupan kita tengok dari jasad kita tadi.
Semua nikmat-nikmat besar tuan, jantung, ya, kita punya apa lagi, buah pinggang, darah mengalir, siapa gerakkan semua dia. Ini benda-benda disuruh oleh Allah Taala, suruh hati. Supaya apa? Kita kenal besarnya nikmat Allah Taala. Dan supaya hati kita dapat mendamping dan diberikan muraqabah. Hati dia sentiasa memandang ke hadirat Tuhan dalam setiap saat, ya. Ulama misalkan muraqabah ni macam apa? Macam kucing yang lapar, dia nampak ekor tikus di celah lamari. Macam mana dia punya fokus ni? Dia tunduk kan, ekor dia terangkat. Kita tepuk lantai pun dia tak perasan. Begitulah hati kekasih-kekasih Allah Ta'ala dengan Tuhan dalam setiap saat. Walaupun jasad dia kerja macam biasa, ya, ini masalah ruhani. Itu penting. Bila enjin dalam kita elok, insya-Allah dia berjalan tu cantik, ya. Jadi bantuan sini dia kata aurada alaikal warid liyukhrijuka min sijnil wujudi ila fidha'i syuhudi. Atau datangkan atasmu akan warid, makna bantuan dalam hal ni supaya apa? Dikeluarkan akan dikau daripada penjara wujudmu. Masya-Allah. Kita nampak kita ni tuan-tuan sebenarnya duduk dalam penjara. Pada istilah arifin billah, orang arif, para aulia, orang yang gagal memandang kebesaran Tuhan, dia pandang wujud dia, tak pandang wujud Tuhan. Dia pandang kudrah dia, dia tak pandang kudrah Allah. Dia pandang iradah dia, dia tak pandang iradah Allah. Dia pandang ilmu dia, dia tak pandang ilmu Allah. Maka orang ni masjun. Orang ni duduk dalam penjara. Ya. Orang duduk dalam penjara macam mana? Penjara lokap kan, 10-10 lah kalau bilik dia kan. Dengan tidak selesanya macam itulah, ya. Sebab tu tidak ada keselesaan bila duduk dalam penjara. Dua bilik sama bentuk, beluk gelas krim kan sama. Dua orang ada dalam bilik A, dalam bilik B, ya. Kita tengok yang duduk dalam bilik A ni tenang. Duduk dalam bilik B, kita tengok dia duduk, dia bangun, kejap duduk bangun, kejap duduk bangun. Rupanya apa? Aircon dia mati. Yang duduk dalam bilik tadi rehat sedap, apa? Aircon dia hidup. Ya, dia duduk dalam aircon kan, sedap, sejuk, nyaman. Yang tadi aircon dia dah rosak. Nak keluar pula pintu dah terkunci. Dia duduk dalam tu, punya barang dia berkipas duduk. Begitulah. Orang yang tidak ada aircon ma'rifah dalam batin hati dia, dia takkan tenang. Ya, tak kena. Ada duit tak kena juga. Tak ada duit lagi tak kena. Makan tak ada, dapat makan pun tak tentram. Ada duit banyak tak tentram. Tanya Cina tu tuan-tuan. Toke-toke tu kan, kalau pergi rumah dia, dia punya kereta masya-Allah macam Yuska. 6-7 biji kereta. Tanya dia pun, oi, banyak pening lah. Pening lagi. Duit dalam bank dia, semua bank ada. Ya, rumah dia 2-3 lapis. Orang 2 tingkat, dia 3 tingkat pula. Ya, tanah banyak, geran ni 1 kaki tinggi. Dia tanya tak ada tentram, dia tak tentram. Tak ada. Takkan dapat ketentraman ruhani bila seseorang berani memisahkan diri dia dengan Allah Taala. Buat mursyid, tuan guru kita, dia kata kau jangan berani-berani nak lupakan Allah Taala. Dia punya cakap tu gegau kita dengar kan. Kau jangan cuba berani-berani nak lupakan Allah Taala. Turun naik nafas kamu dengan Allah dia. Allah. Bau masuk dalam ayat ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tidak akan dengan mengingati Allah Taala hati kamu tentram. Jadi Allah Taala beri satu lesen besar. Nak tentram satu je, menghadap ke dia. Maka ini cara nak menghadap, Allah Taala berikan bantuan, kasih sayang Tuhan. Dia datangkan warid supaya dia keluarkan kita daripada sijnil wujud. Dia penjara memandang wujud kita ni satu penjara tuan-tuan. Dia yang lazat bila pandang dia terus. Syuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia duduk dalam makam hauqala la haula wala quwata illa billah. Harus lenyap semua. Tidak ada daya upaya melainkan dia. Dan kepada padang syuhud, fidha'us syuhud, pada padang luas musyahadah. Jadi ditasbihkan di sini serupakan orang yang pandangan ni tak lepas, pandang diri dia tak nampak Tuhan. Seolah-olah dia duduk dalam penjara. Dengan orang yang telah lepas pandangan dia, sentiasa menghadap musyahadah ke hadirat Allah, seolah dia duduk di padang yang luas. Ya. Lapang dan seronok kan. Dia jatuh kita
Masa di pondok belajar kitab apa Nahu Qatrun Nada. Dalam situ ada buat satu syair kan diceritakan seorang raja bersama dengan pengiring-pengiring dia pergi berburu. Tiba-tiba sampai di satu qaryah dan pendalaman Badiah, dia ternampak seorang perempuan, anak orang kampung tu, cukup cantik tu kan. Dia nampak cantik ni macam. Dia pun berkenan. Jadi mereka cerita dapatlah dia bernikah, dia bawa jadi isteri dia, bawa balik ke istana dia. Wah, dengan rasa seronok. Ni mesti confirm dia kata apa? Isteri cukup gembira duduk dalam istana kan. Bukan duduk tepi padang apa, padang luar begitu je. Kapuk. Bila masuk hari kedua dia tengok isteri dia tak ada. Mana pergi isteri dia? Rupa isteri dah bongkau kan. Isteri dah bongkau, dah cabut balik kampung. Bila cari-cari rupa ni ada dekat rumah mak mertua dia, rumah isteri dia. Kenapa balik? Dia kata duduk tempat kau macam dalam sangkau dia. Macam dalam penjara, sempit, duduk kampung sedap lapang dia. Tu maksud nak cerita apa tu? Tak sama rasa. Kita sangka dia rasa sedap, rupa dia rasa apa? Macam penjara dia. Duduk dalam istana tu macam penjara dia. Kita duduk kampung sedap, lapang, pemandangan kan. Itu. Nak beri contoh pada fida'us syuhud. Musyahadah yang diserupa dengan padang yang luas pemandangan dia. Dengan penjara yang duduk dalam rumah, batu 10-10 ni kan, nampak tembok, pandang sana tembok, bawah lantai. Mana pandangan dia tersekut, mana pandangan dia tertutup. Berbanding dengan arifin nabillah, pandangan dia luas, alamil malakut, alamil jabarut, alamil lahud masuk. Lagi dahsyat kan Kena bermula penjara wujudmu itu ialah syuhudmu bagi dirimu. Bila kita pandang diri kita, ananiah, aku. Ini aku, ini ana. Dia tak pakai. Dia nak dia. Siapa dia? Huwallah. Yang tiada terlebih besar daripada, iaitulah nafsumu yang syahwaniyah, yang dimaksudkan kepada syahwat, yang dipertambatkan bagimu dengan pertambatan perangai yang jahat. Innan nafs la ammaratur, sungguh nafsu amat menyuruh ke arah kejahatan. Dan padang syuhudmu itu iaitulah ghaib engkau daripada demikian itu, dengan memandang azamatillah. Bila kita pandang saja kebesaran keagungan Tuhan, dibukakan tenggelam yang lain. Ya. Lepas tu nak keluar dia kena apa tuan-tuan? Syuhud. Maknanya akan wasaf Allah. La yaqmi wasfat illa bil wasf. Tidak keluar sifat-sifat mazmumah, melainkan kita pandang sifat wasaf, mana sifat Allah Taala. Ya. Kita boleh dapat memandang, merasakan azamah, kebesaran kudratillah, kudrat makhluk dia tenggelam. Bila kita pandang azamah besarnya ilmu Allah, ilmu makhluk hilang. Kita pandang awsaf sifat Tuhan, sifat makhluk hilang. Mana kesedapan situ. Tapi kalau tak pandang, habis. Selagi kita tak dapat memandang, ketika itu dia tertambat dengan sifat-sifat. Waktu dia suruh apa? Lenyapkan, ghaibkan. Ghaib, ya, ini akan datang. Ghaib nazar al-halqi bin nazar ilaik. Ya, ghaib nazar al-haq, buangkan pandangan makhluk pada kamu. Gantikan apa? Bin nazarillahi ilaik, dengan pandangan Allah kepada kamu. Ya, benda ni perlu kena apa tuan? Zikir yang dia tak boleh pusing kat mana pun, dia kena zikir. Zikir ni nurun, dia akan membawa kepada terangnya hati seorang. Makin tenang, makin terang, makin terang. Dan makin terang, berjalan lagi senang. Kita bawa kenderaan malam, bila lampu dia terang, senanglah berjalan. Kalau dia padam je habis kita. Itulah rohani kita. Dan memula penjara wujudmu itu ialah pandangan kamu pada dirimu. Tiada terlebih besar daripadanya itulah nafsu yang syahwaniyah, yang dipertambatkan tambatan perangai yang jahat. Dan padang syuhudmu itu ialah ghaib engkau. Kita lenyapkan pandangan, ya, diri kita dengan apa? Memandang azamah Allah Ta'ala, azamatillahi ta'ala, dan jalalnya, dan melihat berdiri pada segala gerakmu dan diam. Muncak di tentang sampai kita bergerak berjalan dari dia. Kita semayang, kita rasa tak kita ni disembahyangkan. Bukan kata semayanglah kamu sebelum kamu semayang, itu istilah lain. Di mana kita semayang tu kita rasa kita rokok dengan dia, kita i'tidal dengan dia, kita sujud dengan dia, semua dengan dia, billah, dengan Allah. Ya, semua tu gerak daripada dia. Kita tahu kan, siapa yang gerakkan? Allah. Ada rasa? Salah rasa dah lain. Rasa kita banyak rasa kita. Sekarang nak buang. Kita tembak dengan zikrullah sampai terasa kebesaran Tuhan, hilang pandangan pada kita, ternampak dia. Ya.
Ibadat kita akan pergi ke situ, berkemuncak dia. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi. Sentiasa hamba ku mendampingkan diri kepadaku dengan amalan yang sunat tadi sehingga aku kasih. Bila aku kasih, akulah pendengarnya. Dia mendengar dengan aku, dia melihat dengan aku. Ini benda. Itu hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tidak isyarat pada fana, melenyapkan pandangan pada diri kita, nampak adalah gerak semua perjalanan kita daripada dia. Ini nikmat besar tuan-tuan ni. Terbuka saja kita dengan Allah Taala, masya-Allah. Nikmat cukup besar. Itu satu cerita kan. Ulama fiqh dia kata ilmu fiqh ni paling hebat. Kata ulama sufi dah, ilmu fiqh tu hebat, tapi ilmu sufi ni lagi hebat. Itu maksudnya. Ilmu fiqh tu hebat. Sebab semua dia ambil Quran dan hadis. Ada yang satu lagi hebat. Dia kata tak ada. Mana dalil? Dia kata nak bahas dalil panjang, dia tak payah. Kau ambil batu 2 biji je. Ambil batu 2 biji, main. Kita pergi dalam 2 halaqah. Satu halaqah ulama fiqh, satu halaqah ulama golongan arifin, orang-orang arif billah. Kau baling batu. Kena, bagi kena, tapi jangan batu besar, rabak kepala. Dia baling je, pup, kena aje, kau tengok apa keluar daripada mulut dia. Pam, siapa baling tak tahu tu. Haram orang tengah belajar mengganggu orang, ada keluar-keluar. Pup, dia keluar apa tu? Ahkam. Dia keluar hukum hakam Tuhan pada mulut dia. Baling pada golongan ni yang sedang berzikir, sedang mengaji ilmu tasawuf. Allah. Apa keluar mulut dia? Allah. Oh, jauh dia kata. Baru tahu. Yang tadi betul juga keluar, tapi hukum, ahkam. Yang ni keluar dia dengan Tuhan. Lagi tinggi. Keluar mulut dia Allah. Sebab dia apa? Dia memandang semua dari Allah. Kan jauh tu. Tak payah bahawai panjang-panjang ni. Bawa tu. Dan kata Abu Qasim An-Nasrabadi radhiyallahu an, bermula penjara itu nafsumu apabila telah keluar engkau daripadanya, Allah maja'alna minhum. Maka jatuhlah engkau dalam kesenangan selama-lamanya. Mana nikmat paling besar itulah apa? Bila telah keluarkan kita daripada tawanan nafsu. Kita kawal dia, bukan dia kawal kita. Kita kudakan dia supaya tunduk pada Allah, bukan dia kudakan kita. Itu nikmat paling besar. Ya, nikmatul uzma khuruju minan nafs. Innahu hijabun bainaka wa bainallah. Nikmat paling besar, kamu boleh keluar daripada ikatan nafsu. Sebab nafsu itu ialah menyebabkan kamu terjauh dari Allah. Ya. Dan kata orang setengah daripada arifin tadi, itulah apabila lepas hamba itu daripada nafsunya, maka katanya dengan Tuhan. Walhasil apa? Semua dengan pertolongan daripada Allah. Bangunlah malam-malam merayu minta. Sebab benda ni besar. Antalabal ula sahiran laya. Kita pemik, nakkan benda besar, kena bangun malam. Mohon pada Allah Ta'ala. Maka apabila telah dikendaki bahawa dibukakan bagimu kepada segala medan ghuyub, mana pembukaan-pembukaan yang gaib, maka didatangkan atasmu warid tadi. Maka dikeluarkan engkau daripada penjara, dan barang siapa lepas ia daripada tempat yang picik, mana penjara tadi, kepada padang luas, maka senya berbahagialah ia atas yang sebenar-benar. Itulah kebahagiaan sebenar bila kita masuk dalam fidha'us syuhud, iaitulah lapangan musyahadah yang luas. Maka barang siapa sah baginya segala ahwal ini, maka bersungguh-sungguhlah baginya berjalan atas kenderaan anwar kepada hadrat asrar. Kata muallif, al-anwar matayul qulub wal asrar. Akan datang di bintang tajuk. Kita nak berjalan tuan-tuan ya, maka berjalan kita pakai kenderaan. Ya, naik motor, naik kereta, naik bas, naik kapal terbang dan sebagainya. Kenderaan yang bentuk ni ajsam, benda luar jisim. Itu kenderaan apa? Body kita luar ni, jasad kita. Ada pun kenderaan rohani yang kita bincang ni, hati manusia tu nak pergi, ya. Dia punya apa? Qulub, kalbun, hati dia. Asrar, sir dia, kenderaan dia bukan naik lori. Dia bukan naik kereta, naik motor kan. Kenderaan dia apa? Al-anwar. Anwar. Ini akan dibincang. Kenderaan rohani kita. Al-anwar matayal qulub wal asrar. Ya, segala nur tadi merupakan kenderaan bagi segala hati dan segala sir-sir yang akan dibukakan oleh Allah Ta'ala menghadap kepada dia. Ya, maka oleh kerana itu dia kena apa? Tingkatkan nur dia tadi. Sebab itu Rasulullah SAW menyatakan bahawasanya apa? Bertakwa. Ya, alaika bittaqwallah fa innahu jama'u kullil khair wa alaika bizikrillah wa tilawatu kitabi fa innahu nurun lak. Al-hadisah. Lazimlah kamu bertakwa, sebab takwa itu dipanggil jama'u kullil khair, menghimpunkan segala kebajikan dunia dan akhirat. Dan lazim kamu membaca Al-Quran dan banyakkan zikir.
Sebab zikir tu nurun lakah, dia nur bagi kamu. Lagi banyak kita ibadat, lagi terang hati kita. Dan dengan terang itulah dia makin dekat-dekat berjalan ke hadirat Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Subhanallah.